Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Topik kita pada hari ini ialah perpaduan kaum di Malaysia. Melalui perpaduan dan keharmonian, Malaysia telah mengurak langkah serta melalui satu fasa perubahan yang drastik sehingga salah satu negara yang maju yang lain dan dikagumi oleh pelosok dunia ada segelintir dunia yang mana menjadikan Malaysia sebagai erti tauladan dan membentuk perpaduan rakyat mereka untuk mencapai keharmonian negara. Perpaduan kaum bermaksud semua kaum di dalam sesebuah negara saling bekerjasama di antara satu sama lain, erti kata lain berganding bahu dalam membentuk kemakmuran dan damai. Sesebuah negara takkan wujud tanpa wujudnya perpaduan dari sesebuah kaum. Contohnya Jepun yang mempunyai perpaduan 100% yang dapat membuktikan negara yang membangun dengan megahnya. Malaysia yang terdiri daripada pelbagai majoriti dan 3 suku kaum yang terbesar iaitu Melayu, Cina dan India. Mempunyai adat resam dan kepercayaan di dalam nada yang sama. Bagi mewujudkan masyarakat yang sentiasa bersatu padu dan hidup yang keadaannya harmoni, maka setiap individu perlu mengambil berat dan tidak hanya mengharapkan satu pihak sahaja yang akan melakukan seolah-olah berlepas tangan. Jangan bersikap racist sehingga memandang rendah terhadap etnik yang lain yang berkemungkinan besar akan menjadi rusuhan kaum pernah berlaku pada 13 Mei 1969. Sebagai langkah untuk mempertahankan diri menghadapi keadaan ketidakketentuan sosial, seluruh rakyat Malaysia tidak mengira kaum dan anutan agama perlu berusaha menjadi satu bangsa bersatu padu, iaitu satu bangsa dan satu Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai matlamat bersama untuk membina sebuah negara bersatu. Dalam sejarah negara apabila meletusnya peristiwa berdarah 13 Mei 1969 yang menyebabkan hubungan etnik di Malaysia berada dalam keadaan yang begitu genting dan tegang. Suasana kucak-kacir pertumpahan darah, keganasan dan kematian amat membimbangkan terutamanya bagi mereka yang pernah melalui sendiri detik tersebut. Pada umumnya, kontrak sosial adalah persetujuan bersama antara kaum yang berbeza di tanah Melayu untuk saling menerima, memahami, menghormati dan bertolak ansur mengenai status QUO masing-masing dalam usaha mewujudkan perpaduan ke arah kemerdekaan. Ianya adalah semangat dalaman yang tidak semata-mata dihujahkan melalui sudut pandang perundangan dan perbincangan ilmiah tetapi juga nilai dalam sentimen sejarah negara. Sejarah negara amat relevan dan signifikan dalam perbincangan mengenai sisi hitam sejarah negara dan pengajarannya. Pengetahuan sejarah khususnya punca berkaitan peristiwa 13 Mei 1969 berupaya mencegah masyarakat daripada mengulangi kesilapan tersebut. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syafiq Azzuddin. Saya akan menerangkan 3 aspek penting dalam proses membina kesepaduan antara kaum. Pertama, rakyat haruslah bergaul dan mempunyai persefahaman antara kaum. Oleh itu, ibu pula sentiasa menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Bak kata patah, melentur buluh biar dia rebungnya. Seterusnya, institusi pendidikan perlulah bertanggungjawab menerapkan semangat bersatu padu dalam kalangan pelajar berbilang kaum. Antara langkah yang dapat diambil adalah dengan memberi kerja-kerja berkumpulan yang melibatkan pelbagai kaum supaya mereka dapat berkomunikasi. Selain itu, rakyat Malaysia hendaklah menghindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Walaupun rakyat diberi hak kebebasan bersuara, mereka harus tidak mengambil kesempatan dengan mencetuskan isu-isu sensitif dan kontroversi yang dapat merosakkan perpaduan. Masyarakat setempat juga boleh mengajukan aktiviti kemasyarakat seperti gotong royong dan kempen bulan kemerdekaan untuk mengeratkan hubungan antara masyarakat pelbagai kaum. Kesimpulannya, semua pihak perlulah memainkan peranan supaya kesepaduan kaum terbina. Sama ada kita sedar atau tidak, lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan ataupun penaikan ekonomi yang semakin gah di pesada dunia. Namun di sebalik itu, kita acap kali tersentak oleh pelbagai permasalahan perkauman yang dicetuskan oleh rakyat di Malaysia. Jadi, antara cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia adalah perbezaan parti politik di Malaysia yang berasaskan perkauman telah menyukarkan perpaduan kaum. Dunia politik semakin penuh dengan kontroversi di mana terdapat pelbagai individu yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeza. Selain itu, dominasi sebuah kaum dalam satu bidang ekonomi juga telah mewujudkan jurang ekonomi antara perkauman. Cabaran ini
telah pun timbul sejak zaman penjajahan British di mana kaum Melayu menjadi petani dan nelayan. Kaum India diletakkan di ladang getah dan kaum Cina bekerja sebagai pedagang dan melakukan perlombongan. Seterusnya, cabaran adalah dari segi sosial golongan muda di mana sistem pendidikan yang diasingkan mengikut kaum telah wujud dan meninggalkan kesan yang kurang baik. Pengenalan sistem sekolah vernakular yang mengikut kaum telah menjadikan hubungan masyarakat semakin renggang. Akhir sekali, pelbagai cabaran yang timbul dalam mengekalkan perpaduan kaum di negara kita. Berbagai usaha juga telah diambil tetapi belum cukup untuk mengekalkan perpaduan kaum. Kestabilan politik dan ekonomi merupakan antara aspek yang bakal menentukan keutuhan perpaduan kaum dalam negara ini. Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Luqman bin Tajul Akmal, pemegang matriks 17 DKA 18F 2006. Jadi bagi rumusan untuk perpaduan kaum di Malaysia adalah saya berasa amat bersyukur kerana saya dapat mengumulkan segala maklumat daripada pelbagai sumber. Tugasan ini menggerakkan saya untuk mempelajari dan mengetahui dengan lebih lanjut tentang perpaduan kaum di negara kita Malaysia ini. Melalui kajian ini, saya menyedari bahawa kita haruslah berbangga menjadi rakyat Malaysia dan berasa bersyukur kerana hidup dalam sesebuah negara yang aman dan juga damai. Saya berharap agar warga negara Malaysia akan sentiasa mematuhi syarat dan juga undang-undang serta tidak terpengaruhi dengan anasi luar dan menghargai jasa tokoh yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan Malaysia. Saya bangga jadi anak Malaysia, majulah diri untuk negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.